Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Mau'izah Hasanah, nasihat yang baik yang telah disusun oleh unit Sumur Sekolah Menengah Agama Rembau. InsyaAllah pada petang yang cukup indah dan damai ini, saya sukalah untuk berkongsi tentang dua kalimah yang mudah untuk dituturkan oleh seorang Muslim tetapi berat untuk dilaksanakan, iaitulah sabar dan juga syukur. Sabar dan syukur ni merupakan dua perkara yang kita lihat nampak mudah, tetapi bila ditimpa kepada diri kita sangat susah untuk kita praktikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sabda firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami pastinya akan menguji mereka dengan sedikit bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan sedikitnya harta serta jiwa dan juga buah-buahan, yakni makanan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah sambung, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang sabar itu siapakah dia? Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah kepada dirinya, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya jugalah kita akan kembali. Para ulama menggariskan sabar itu boleh berlaku kepada dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sabar terhadap musibah yang berlaku kepada kita. Musibah ni termasuklah kematian, tak cukup duit, kelaparan, takut dan sebagainya. Khususnya ketika pandemik ini ramai rata-rata yang berlaku musibah kepada dirinya. Antaranya dibuang kerja, dipotong gaji, kekurangan bekalan makanan, berasa takut untuk keluar daripada rumah, takut dijangkiti virus. Ada juga yang telah ditimpa virus stage 3, stage 4 dan kini sedang tenat di hospital. Dan mereka sekarang ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan ujian. Jika kita lihat sirah para nabi dahulu, bagaimana sifat sabar mereka sangatlah tinggi, sehingga ada nabi yang digelar sebagai ulul azmi, orang-orang yang mempunyai keazaman yang sangat tinggi. Kalau kita lihat contohnya Nabi Nuh, campak ke dalam lautan dan ditelan di dalam perut ikan nun, duduk di dalamnya tanpa makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Tapi bagaimana sifat sabar Nabi Nuh alaihi salam? Akhirnya setiap hari dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Akhirnya Allah SWT terima taubatnya selama 40 hari 40 malam. Dia menyerahkan diri dia. Apabila kita bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan meringankan kesusahan kita. Yang ini disebutkan dalam kisah yang masyhur, kisah Hasan Al-Basri yang dikunjungi oleh beberapa orang yang mengadukan kepadanya. Yang pertama, orang tu dikata, saya tak ada duit lah, minta tolong doakan. Kata Imam Hasan Al-Basri, engkau beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelik orang tu, kenapa pula aku tak ada duit tiba-tiba kena beristighfar? Baliklah dia dan dia ikut je apa yang Imam Hasan Al-Basri cakap. Datang pula seorang lagi, dia kata, aku dah kahwin dah lama dah, tapi tak ada anak langsung, tak ada rezeki anak. Doakan aku wahai wali Allah Hasan Al-Basri. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah, mintalah ampun, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Pelik orang yang datang tak ada anak tadi. Pasal pula aku tak bagilah tips yang lain, dia suruh aku istighfar pula. Hari-hari aku istighfar. Dia pulang dan dia pun ikutlah apa yang disarankan oleh Imam Hasan Al-Basri. Datang pula orang yang ketiga, katanya negeri dia tu, wilayah dia tu dah lamanya tak hujan, dah lama sangat tak hujan kan, kering kontang, susah nak makan, nak minum, air tak ada dan sebagainya. Maka mengadulah dia kepada Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
terkejut lagi orang tu. Tapi dia balik, dia pulang dan dia amalkan apa yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya ketika 3 orang yang datang mengadu ini, semuanya mendapat rezeki. Yang tak ada anak tadi dapat anak, alhamdulillah, disebabkan amalan yang dia sebut tadi, istighfar. Dan orang yang tak ada harta tadi, alhamdulillah, dia kurniakan rezeki yang banyak, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat yang dah lama tak hujan kemarau tu, akhirnya turunnya hujan lebat di kawasan tersebut disebabkan saranan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Hasan Al-Basri. Jadi nak kata apa, apabila berlakunya musibah kepada kita, positif COVID ke, harta tak cukup, duit berkurang dan sebagainya, pening kepala, stres dan sebagainya, mintalah ampun kepada Allah. Stop sekejap. Air yang kita bawa tu, kalau gelas dia dah penuh, air dah penuh dalam gelas tu, kita tak boleh jalan lagi dah. Kita kena stop sekejap. Orang Kelantan kata apa? Oh bentar. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap, kita berehat. Minum air tu sikit. Buang sikit air tu supaya kita boleh berjalan balik dengan air yang tak penuh, tak terlalu penuh. Begitulah juga kalau kita datang musibah, kita berehat sebentar. Berehat tu macam mana? Caranya kita kembali kepada Allah. Titik bertolak daripada itu juga berlaku dalam perkara-perkara yang kebaikan ataupun kelebihan. Seseorang itu dapat harta yang banyak. Seseorang itu mendapat pangkat yang tinggi. Maka dia perlu bersabar. Bagaimana caranya? Iaitulah dengan cara dia menggunakan amanah yang ada dengan sebaik yang mungkin. Membelanjakan harta ke arah perkara-perkara kebaikan. Menggunakan jawatan dan pangkat untuk memudahkan manusia yang lain dan untuk meningkatkan kualiti hidup seorang muslim, daripada yang baik daripada yang buruk kepada yang baik kepada yang lebih baik. Yang kedua berkenaan tentang syukur. Sabar dan syukur ini akan sentiasa bergandengan. Apabila kita didatangkan musibah, nak tak nak terpaksalah kita merasa bersyukur sebenarnya. Kenapa tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati? Yang bersyukur ini ialah sebenarnya suatu sifat yang kita rasa nampak macam biasa, macam susah nak cakap. Tetapi sebenarnya ia boleh dilakukan dengan cara yang mudah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepada kamu, dan sekiranya kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih. Dalam isu sekarang tentang syukur, dalam konteks seorang pelajar, syukur kita ni perlu diterjemahkan apabila kita mendapat nikmat untuk sama-sama menghadirkan diri dalam proses pembelajaran dalam talian sekarang ni, PDPR. Kita rasa kita dah cukup susah bila kita kena PDPR online setiap hari. Tetapi tidak fikirkan kita orang yang tiada gadget, orang yang berkongsi gadget sampai adik-beradik 7-8 orang, macam mana dia nak macam mana dia nak mendapatkan pendidikan. Kita ada gadget, kita ada laptop, tetapi kita tidak bersyukur dengan perkara tersebut. Jadi itu bermakna kita telah melakukan satu kesilapan. Dalam konteks pelajar, dalam konteks seorang guru dan juga seorang ibu bapa kepada anak-anak, bersyukur tak kita bagaimana kita ada masa lebih kepada anak kita untuk kita melihat perkembangan mereka, perkembangan fizikal, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, iaitu ilmu pengetahuan berlaku di depan mata kita terhadap anak-anak. Bagaimana kita mencorakkan anak-anak kita yang berada di hadapan kita? Adakah dengan cara kita beremosi, setiap hari marah-marah, setiap hari mengamuk-ngamuk sebabkan anak bersepah sana bersepah sini, tak nak buat kerja rumah dan sebagainya? Ataupun kita menggunakan pendekatan yang lebih berhikmah, kita mendidik anak kita supaya dia bersusun, bersistem, berdisiplin, bertanggungjawab dengan amanah dia untuk belajar dan sebagainya. Jadi syukur ini dapat diterjemahkan dengan beberapa perkara. Para ulama menggariskan antara cara dia ialah pertama, sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah ini ada satu hadis Nabi saya teringat. Apabila kita mengucapkan Alhamdulillah, kali yang pertama Allah akan berikan kelebihan, pahala lebih kepada kita. Apabila kita ucapkan Alhamdulillah buat kali yang kedua, Allah lipat kali gandakan lagi pahala itu kepada kita. Dan apabila kita mengucapkan Alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah beri lagi kepada kita, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Begitu jugalah tentang syukur, boleh kita sampaikan, boleh kita terjemahkan dalam bentuk kita berkongsi rezeki dengan orang yang lain.
Apabila kita ada rezeki yang lebih, menjawab awam, gaji tak potong, kita kongsilah rezeki dengan jiran-jiran kita, dengan saudara mara kita, adik-beradik dan sebagainya, agar kita dapat merasakan seronoknya bila dapat rezeki. Ramai dalam syurga itu penghuninya adalah penghuni daripada kalangan du'afa wal fuqara, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Disebabkan ujian mereka itu berlainan dengan ujian susah itu lebih senang berbanding ujian ketika senang. Ujian berharta berada itu lebih sukar berbanding ujian ketika tiada. Jadi insya-Allah lah, semoga kita dapat mengambil iktibar dalam konteks pelajar, bersabar dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada di sekeliling kita. Kerana dengan kesabaran dan kesyukuran itu akan menjadikan kita manusia yang lebih hebat, lebih baik daripada hari ke hari. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan tanggungan ataupun menguji seorang manusia itu melainkan apa yang dia mampu untuk melikulnya. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.